Okey, baik. Kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan mekanisme pewarisan. Sebelum ini kita dah belajar tentang kacukan daripada induk, okey, yang berbakal tulen tinggi dan dengan induk yang berbakal tulen kerdil dan menghasilkan 4 anak, okey, yang mana kesemua anak itu ciri fenotip dia adalah yang tunjukkan adalah tinggi. Semua anak itu tinggi. Kerana pasangan genotip, pasangan gen ataupun genotip yang ditunjukkan pada anak adalah dalam bentuk T besar T kecil. Keempat-empat anak tunjuk T besar T kecil. Sepasang alel dominan yang bercampur. Okey? Yang bercampur. Dalam istilah biologi kita sebut gen itu dalam kalau bercampur huruf besar huruf kecil ataupun dominan resesif kita sebut dia sebagai sebagai heterozygote. Okey, heterozygote. Sebab dia dalam keadaan dalam satu pasangan itu ada dominan, ada gen dominan dan ada gen resesif. Kalau dua-dua bakal tulen macam tadi induk, okey, macam sebelum ni kita dah belajar pasal induk bakal tulen dengan kedua-duanya T besar dan satu lagi T kecil, itu kita sebut homozygote. Okey? Homozygote. Bahasa Inggeris sebut zygote homozygote. Hetero campur, homo dia tak bercampur. Dia sama. Baik. Baik, kali ini kita lihat untuk menghasilkan generasi yang kedua. Sebelum ni kita dapat daripada induk adalah generasi yang pertama. Empat pasang empat jenis anak. Okey, empat jenis anak yang terhasil semuanya tinggi. So sekarang ni kita ambil dua daripada anak tu. Okey, dua daripada anak. Kita ambil dua saja. Kita ambil dua daripada mereka ni. Mana-mana satu lah. Sebab semua sama kan. Tak kisah. Okey. Kita ambil kedua-duanya. Ni anak yang pertama. Ni anak yang kedua. Okey. Ataupun mana-mana satu lah daripada generasi yang pertama tadi. Kita kacuk balik. Baik. Kita dah tahu fenotip anak tadi tinggi. Okey. Fenotip anak tadi tinggi keduanya. Baik, genetik sekarang sudah berubah. Masa filial yang pertama tadi nak dapat induk dia bakal tulen. Bakal tulen huruf besar dua-dua. Sekarang ni genotype anak yang terhasil ini adalah T besar T kecil. Baik, anak ini sekarang sudah jadi induk. Okey, sudah jadi induk. Induk yang pertama, induk yang kedua. Baik, kedua-dua induk ni kita akan kacukkan. Tapi sebelum kacuk, kita kena lihat pada macam mana induk ini memberikan dia punya gen kepada sel pembiakannya, iaitu gamet dia. Okey, sel pembiakan masing-masing secara proses meiosis. Okey, satu sel pembiakan akan dapat huruf T besar. Okey, satu lagi akan dapat huruf T kecil. Baik, pokok kacang pil induk yang kedua tadi pun sama juga, satu huruf besar, satu huruf kecil. Baik, sel pembiakan ini kemudian kita gabung dalam nombor macam yang saya ajar tadi. 1 1 1 2. Habis satu yang pertama daripada induk 1. Sekarang kita ambil induk 2. Okey. 2 daripada induk 1 gabung dengan 1. Okey. 2 daripada induk yang pertama tadi gabung dengan 2 daripada induk yang kedua. Okey. Kena faham sistem nombor. Sangat mudah. Kalau awak dah faham kita nomborkan dia sebenarnya. Saya tak tulis lah. 1 2 1 2. Okey. 1 kita ambil lah. Gen dia ni 1 turun. Ni turun. Okey. Satu yang kedua daripada jiran.
Sebab tu ada garisan tengah ni. Saya buat. Okey. Itu menunjukkan bahawa dia kacuk. Okey. Saya buat warna biru. Lagi nampak. Nampak. Okey. Itu maksudnya kacuk dua gen daripada induk yang berbeza. Satu daripada induk yang pertama, satu daripada induk yang kedua. Digabungkan dengan garis warna biru. Okey, kita dapat genetik anak. Kita boleh dah buat, tuliskan genetik anak untuk generasi yang kedua ini. Iaitu yang pertama, anak yang pertama, dia akan dapat genetik anak dia T besar. Okey. Yang kedua, anak yang kedua, T besar, T kecil. Ini berdasarkan nombor kacuk dia. Okey. Anak yang ketiga dapat T besar, T kecil. Sebab dua daripada induk yang pertama ni gabung dengan satu. Okey. Dan anak yang terakhir, T kecil. Dan kita lihat di sini. Okey. Di antara formasi ataupun bentuk susunan gen bagi setiap anak. Okey. Ada dua parts yang berbeza sekarang ni. Iaitu anak yang pertama sebulat oranye dan anak yang keempat sebulat warna biru tadi. Anak kedua dan ketiga susunan genetik dia sama. Okey. Baik. Tak apa, tak ada masalah. Kita dah susun dia dengan cara yang betul. Okey. Sekarang ni kita tentukan terus fenotip anak. Baik, apa itu fenotip? Ciri-ciri yang ditunjukkan pada anak itu bila dia membesar. Bila dia, yang kita boleh nampak ciri luaran dia tu. Okey, anak yang pertama, pasangan dia T besar. Tidak ada gen resesif. Maksudnya tidak ada sifat resesif. Sifat resesif itu kerdil. Kita dah belajar ni. Okey. T besar, T kecil ini. Okey. Dia bawa baka tulen kerdil dengan tinggi. So, T bawa tinggi, T besar bawa tinggi, T kecil bawa kerdil. So, kita lihat F2, T besar confirm tinggi kerana tidak ada resesif. Okay. T besar, T kecil ada campuran. Ataupun kita sebut ni pasangan heterozygote. Okay. Heterozygote ini, dia ada dua campuran. Kita pertimbangkan dominan dia. Dominan dia tinggi. So, fenotip ataupun ciri yang keluar pada anak itu, nanti kita boleh nampak dia akan tinggi. Baik, yang ketiga, T besar, T kecil. Pasangan gen dia. So, kita pertimbangkan ada dominan di situ. Kita ambil ciri dominan, iaitu tinggi. Akan keluar. Okay, dan yang terakhir, tidak ada T besar. Kedua-duanya T kecil. Maka sifat dominan iaitu tinggi tidak akan wujud. Tidak akan boleh muncul pada anak yang keempat. Kerana dua-dua bawa gen resesif. Okay. So, sifat resesif pula yang akan muncul pada anak yang keempat. Okay. Baik, kelas. Begitulah. Okay. Hasil kacukan daripada induk pertama, generasi pertama, dikacukkan semula dan kita dapat anak pada induk yang kedua ini. Okey, anak pada generasi yang kedua, Anak yang pada generasi yang kedua ini mempunyai ciri-ciri yang berlainan lah. Okey, maksudnya dia tak sama semuanya sama tinggi. Ada yang tinggi, ada yang kerdil. So, nisbah dia kita boleh kira kat sini. Kalau kita lihat, okey, di antara berapa kerdil, berapa tinggi, kita akan boleh kira kat sini dapat anak untuk generasi filial kedua ni. Okey, generasi filial kedua ini, kita akan dapat 3 tinggi dan 1 kerdil. Okey, 3 tinggi dan 1 kerdil. 3 tinggi kepada 1 kerdil. Okey, saya berhenti kat sini dahulu. Okey, terima kasih.